Selamat sejahtera. Kami dari G06-5 akan membentangkan tentang hubungan media sosial terhadap tingkah laku dan interaksi sosial pelajar tahun 1 di UNIMAS. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan tentang definisi interaksi sosial. Menurut Mealy 2017, interaksi sosial bermaksud proses di mana orang bertindak dan bertindak balas antara satu sama lain dalam perhubungan. Tingkah laku pula bermaksud bagaimana seseorang itu berkelakuan. Seterusnya, maksud media sosial. Media sosial bermaksud saluran komunikasi massa yang memudahkan interaksi dalam kalangan pengguna, peroleh nilai daripada kandungan yang dijana pengguna, dan bersifat gigih dan berasaskan internet menurut Carr dan Heiss 2015. Tujuan kajian yang kami jalankan. Tujuan kajian yang kami jalankan ini adalah untuk melihat sejauh mana media sosial mempengaruhi tingkah laku dan juga interaksi sosial pelajar tahun 1 di UNIMAS. Salam sejahtera. Bahagian ini menerangkan metodologi kajian kami. Kajian ini menggunakan dua kaedah utama iaitu kualitatif dan kuantitatif. Bagi kaedah kualitatif, kami menjalankan analisis kandungan melalui rujukan jurnal dan artikel akademik untuk memahami hubungan media sosial serta interaksi sosial pelajar tahun 1 UNIMAS. Manakala bagi kaedah kuantitatif, kami menggunakan soal selidik yang melibatkan 30 orang responden. Borang soal selidik diadakan secara atas talian menggunakan Google Form. Responden terdiri daripada pelajar tahun 1 UNIMAS berumur antara 20 hingga 25 tahun dari 10 fakulti berbeza dan pelbagai latar belakang bangsa. Soalan yang dikemukakan adalah berbentuk tertutup di mana pelajar hanya perlu memilih sama ada setuju, tidak pasti atau tidak setuju. Pengkaji telah mengedar borang soal selidik yang mempunyai soal latar belakang dalam masa menggunakan media sosial dalam sehari. Terdapat 4 pilihan yang boleh dipilih oleh responden iaitu di bawah 1 jam, 1 hingga 3 jam, 4 hingga 6 jam, dan 6 jam ke atas. Pengkaji mendapatkan bahawa daripada 30 responden, tidak ada 0% yang menjawab di bawah 1 jam dan 6 jam ke atas. 1 hingga 3 jam telah mendapat peratusan iaitu 53.3%, manakala 4 hingga 6 jam mendapat peratusan sebanyak 46.7%. Yadav dan Rai menyatakan bahawa pengguna sosial media dalam golongan generasi Z ini disebabkan faktor-faktor persekitaran dan individu. Hal ini menunjukkan bahawa era moden ini membawa ketetapan baharu dalam kehidupan iaitu media sosial, dan perkara ini harus semua orang menjadi lebih biasa kepada. Bagi dapatan yang kedua iaitu tingkah laku, soal selidik yang diedarkan menunjukkan bahawa responden mempunyai kesukaran dalam mengawal masa penggunaan media sosial, iaitu dengan bilangan 30%. 30% responden tidak pasti bahawa mereka mempunyai masalah dalam mengawal masa penggunaan media sosial, dan 40% tidak setuju bahawa mereka mempunyai masalah tersebut. Ini menunjukkan bahawa terdapat golongan responden yang masih dapat mengawal tabiat mereka untuk menggunakan media sosial. Kebanyakan responden menggunakan media sosial sebelum tidur, iaitu dengan bilangan 90%, manakala yang tidak setuju hanya 10%, dan tidak pasti 0%. Ini menunjukkan bahawa banyak golongan responden mengamalkan tabiat menggunakan gadget mereka sebelum tidur untuk melihat media sosial. Bilangan kecil responden bersetuju bahawa mereka lebih selesa meluahkan perasaan di media sosial berbanding bersemuka, iaitu hanya 20%. 70% daripada responden tidak bersetuju dan lebih memilih untuk meluahkan perasaan secara bersemuka, dan 10% tidak pasti. Hal ini menunjukkan bahawa responden masih mahu meluahkan perasaan kepada kawan rapat.
Data menunjukkan bahawa 43.3% responden setuju mereka mudah terpengaruh tren media sosial dan 43.3% tidak setuju, manakala 13.3% tidak pasti. Sehubungan dengan itu, 53.3% responden bersetuju bahawa mereka pernah mengubah tingkah laku kerana pengaruh media sosial. 23.3% tidak pasti dan 23.3% tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahawa sosial media mempunyai pengaruh yang kuat kepada tingkah laku pengguna. Dari segi psikologi, sosial media membawa dua fenomena iaitu FOMO, fear of missing out, di mana seseorang merasakan dia harus sertai semua acara media sosial, dan JOMO, joy of missing out, di mana individu mengurangkan penggunaan media sosial untuk fokus kehidupan di dunia nyata. Oleh sebab itu, media sosial menunjukkan pengaruh yang amat kuat di dalam kalangan golongan generasi. Data ini menunjukkan bahawa media sosial memberikan kesan yang bercampur terhadap interaksi sosial dalam kalangan responden. Hanya 33.3% bersetuju bahawa media sosial mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, manakala sebahagian besar tidak bersetuju atau masih tidak pasti. Namun begitu, majoriti responden iaitu 73.3% mengakui bahawa media sosial membantu mengekalkan hubungan dengan rakan lama, sekaligus menunjukkan peranannya sebagai alat komunikasi yang penting. Selain itu, kebanyakan responden juga tidak merasakan hubungan dengan keluarga terjejas akibat penggunaan media sosial. Dari segi interaksi, ramai responden masih lebih cenderung untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara bersemuka berbanding dalam talian. Secara keseluruhannya, media sosial berfungsi sebagai alat sokongan dalam interaksi sosial tetapi tidak menggantikan kepentingan komunikasi secara fizikal. Kesimpulannya, kajian kami mendapati bahawa media sosial memang mempunyai hubungan yang jelas dengan tingkah laku dan interaksi sosial pelajar tahun 1 UNIMAS. Dari segi tingkah laku, responden menunjukkan bahawa penggunaan media sosial harian, khususnya sebelum tidur, menjadi satu tabiat yang biasa. Malah, ada juga pelajar yang mudah terpengaruh dengan trend di media sosial sehingga mengubah tingkah laku mereka ini. Ini membuktikan bahawa media sosial memberi pengaruh yang kuat terhadap cara pelajar mengurus masa dan membentuk tabiat harian. Namun begitu, dari segi interaksi sosial, dapatan menunjukkan bahawa walaupun media sosial memudahkan komunikasi dan membantu mengekalkan hubungan dengan rakan lama, kebanyakan pelajar masih lebih memilih untuk berkomunikasi secara bersemuka. Mereka tidak merasakan hubungan keluarga terjejas, malah interaksi fizikal tetap menjadi pilihan utama untuk hal-hal peribadi, akademik dan persahabatan. Ini menunjukkan bahawa media sosial berfungsi sebagai alat sokongan tetapi bukan pengganti kepada interaksi sosial sebenar. Secara keseluruhannya, kajian ini membuktikan bahawa media sosial mempunyai kesan yang besar terhadap generasi Z, khususnya pelajar tahun 1 UNIMAS. Namun, interaksi bersemuka masih kekal sebagai cara utama mereka berhubung. Oleh itu, kajian lanjut dijadangkan untuk melihat dengan lebih mendalam bagaimana media sosial membentuk tingkah laku dan interaksi sosial generasi Z secara menyeluruh. Terima kasih.